Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay, bersama Haji lagi dalam tazkirah ringkas bicara kaunselor. Kita sambung yang tazkirah ringkas yang diberi pada hari. Kita sambung Maulidur Rasul, iaitu kita nak baca lagi, kita nak belajar lagi, nak hayati lagi tentang akhlak Rasulullah, nak kenali Rasulullah secara lebih mendalam, yang Haji hurai daripada buku karangan At-Tamisi ini, yang diterjemahkan oleh dihuraikan oleh Ahmad An-Fadil, insya-Allah. Jadi mungkin ada akhlak Nabi yang kita boleh contohi dalam kehidupan kita. Baik. Hari ini Haji sambung, tajuknya ialah akhlak Nabi SAW bersama khadamnya. Baik. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uqim qattu وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. Baik. Maksudnya hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah baginda berkata kepadaku uffin. Tidak pernah baginda berkata kepadaku bagi sesuatu yang aku lakukan yang tidak dipersetujuinya. Kenapa kamu lakukannya? Malah tidak pernah baginda berkata bagi sesuatu yang aku tinggalkannya sedangkan baginda menyuruhnya. Kenapa kamu tinggalkannya? Begitu. Baginda ialah manusia yang paling baik akhlaknya. Tidak pernah aku menyentuh apapun, kain, sutra dan sebagainya yang lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah sekalipun aku tercium satu haruman atau wangian yang lebih harum daripada peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi tafsiran hadis, hadis dia tadi menceritakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pergaulan dengan khadamnya, orang yang berkhidmat kepada baginda, sebagaimana yang diceritakan sendiri oleh khadam beliau, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Okey. Dalam hadis lain, Anas radhiyallahu menceritakan, aku telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun baginda mencelaku, memukulku, mengherdikku dan bermasam muka di hadapanku. Tidak pernah baginda menyuruhku supaya melakukan sesuatu tetapi aku tidak melakukannya, lalu baginda mencercaku kerananya. Jika ada orang mencercaku kerana hal tersebut, baginda akan berkata kepada orang itu, biarkanlah dia, jika sudah ditakdirkan pasti akan berlaku. Masya-Allah. Jadi Malik ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu sudah berkhidmat sebagai khadam Rasulullah lebih 10 tahun. Dalam masa 10 tahun tidak pernah dia dimarahi oleh Rasulullah, walaupun buat salah, walaupun buat silap, yang Nabi suruh dia terlupa buat barangkali atau silap buat, tak pernah Nabi herdik dia, mencela dia. Malahan kalau ada orang yang mencela Anas, Nabi akan berkata, biarkanlah, itu sudah takdirnya. Begitu sekali. Kalimah uffin dalam hadis tadi bermaksud perkataan yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk melahirkan rasa meluat atau bosan kepada seseorang atau menghinanya. Uffin. Macam palu yang kau kata kita orang Sabah.
bodoh engkau, tak ada. Nabi tidak akan pernah guna perkataan seperti itu walaupun orang suruhan khadamnya berbuat silap. Baik, hebat. Anas radhiyallahu anhu juga menceritakan kelembutan fizikal baginda dan keharuman tubuh baginda. Digambarkan oleh Anas bahawa tangan baginda lebih lembut daripada kain sutera dan peluh baginda lebih harum daripada segala wangian atau haruman yang ada. Jadi keharuman peluh baginda adalah semula jadi. Dalam pada itu baginda suka memakai wangian untuk menambah keharuman yang sedia ada pada dirinya sebagai persediaan untuk bertemu malaikat, menerima wahyu dan bergaul dengan kaum muslimin. Dan begitu juga supaya ditiru oleh umatnya kerana berwangian adalah sunat yang amat digalakkan. Masya Allah. Jadi dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, Masya Allah, tangan Rasulullah sangat lembut, malah peluh Rasulullah sangat wangi. Jadi kita ambil ini sunnah Nabi pakai. Nabi suruh kita berwangi-wangian. Jadi ngam dengan masa kita PKPB, kena selalu bersih badan, kena mandi. Yang penting orang Islam sentiasa keluar rumah berwangi-wangian untuk menjadikan kita berada dengan sesiapa pun selesa. Nabi Rasulullah SAW peluhnya pun sudah wangi, tapi Rasulullah sendiri setiap kali nak berurusan masih memakai minyak wangi. Ini apa lagi kita yang peluh kita bau tak berapa elok, peluh kita tak apa selesa kalau orang cium. Jadi mari, ini jadi sunnah Nabi yang kita ikut, berwangi-wangianlah kita bila kita. Baik, pengajaran hadis Daripada hadis tadi kita dapat melihat betapa sempurnanya akhlak Nabi SAW, sifat sabar, pergaulan yang baik dengan orang lain termasuklah khadamnya, sifat hilm, penyabarnya, lapang dada, membiarkan apa yang berlalu tanpa ada penyesalan atau ingin membalas kelalaian atau kesilapan orang lain terhadapnya, menjaga lidah daripada mencela dan menekan orang lain, menjaga hati dan perasaan khadam dengan tidak mengungkit-ungkit kesilapan mereka. Akhlak tersebut perlu menjadi ikutan kepada semua umatnya. Itulah kita. Elakkan daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina, mengaibkan orang lain. Ini Nabi ajar. Apalagi dalam situasi kita sekarang panas tentang pergolakan politik. Ada yang tak suka pemimpin itu, tak suka pemimpin ini. Tapi janganlah sampai kita mengeluarkan perkataan, tulisan yang mencerca, yang menghina. Nabi marah, Nabi larang kita bertindak sedemikian rupa sehingga Nabi begitu cukup sabarnya, tenangnya, sangat hebat. Jadi akhlak Nabi SAW termasuklah sifat sabar, pergaulan yang baik dengan orang lain, termasuklah khadamnya, sifat hilm, penyabarnya perlu kita contohi. Ini kisah Nabi dengan khadam, orang suruhannya. Apalagi kalau orang yang ada kedudukan, orang yang ada pangkat. Ini Rasulullah ajar kita. Baik, satu lagi ambil untuk hari ini berkaitan dengan akhlak Nabi SAW dalam menegur. Hadis seterusnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana 'indahu rajulun bihi atharu sufrah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yujihu ahadan bi syai'in bikrahu لا يكاد يوجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة. Hadis diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang pada badan dan pakaian ada kesan kuning kerana wangian za'fran, dan Nabi tidak menyukai orang lelaki yang memakainya. Berkata Anas, Rasulullah hampir tidak pernah menegur secara berdepan seseorang dengan suatu teguran yang dibencinya,
Maka tak kala lelaki itu bangun, baginda berkata kepada sahabatnya yang hadir, jika kamu yang memberitahunya supaya meninggalkan kesan kuning itu, maka itu lebih baik. Masya Allah. Walaupun Rasulullah tak suka lelaki yang berpakaian zafran yang sehingga nampak kuning di pakaiannya itu, tapi Nabi tak tegur sendiri. Nabi pesan kepada sahabat-sahabat untuk memberitahunya. Okey, tafsiran hadis. Hadis di atas menceritakan uslub Nabi SAW dalam membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh seorang Muslim. Baginda jarang menegur secara langsung kesilapan daripada seorang Muslim yang dilakukan di hadapannya, tetapi mewakilkan kepada orang lain menegurnya. Masya Allah. Ini kita kadang-kadang terus apalah kamu ni, tapi Nabi begitu menjaga aib orang. Masya Allah. Baik. Kesalahan yang dilakukan oleh lelaki dalam hadis di atas ialah memakai wangian zafran yang nampak kesannya pada badan atau pakaiannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yataza'fara ar-rajul. Okey, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegah lelaki menggunakan zafran pada pakaian atau pada tubuhnya. Masya-Allah. Kalau kita belum tahu, sekarang kita baru tahu. Rasulullah mencegah, menegur, tak mahu orang lelaki menggunakan wangian daripada zafran, kerana melekat di badan dan tubuh dan pakaian. Tegahan Nabi SAW itu menurut sebahagian ulama adalah tegahan tahrim, pengharaman. Maka hukum memakainya adalah haram. Adapun jumhur ulama berpandangan tegahan Nabi SAW tentangnya ialah tegahan tanzih, yakni galakkan untuk tidak memakainya. Jadi hukum memakainya adalah makruh. Jadi kalau kita dah faham, bagus kita elakkanlah daripada memakai wangian daripada zafran. Okey. Baik, pengajaran hadis. Kita dapat melihat sikap berhemah Nabi SAW dalam membuat teguran kepada seseorang Muslim. Baginda tidak menegur sendiri secara berdepan orang Islam yang melakukan kesalahan di depannya. Akan tetapi menyuruh sahabat yang menegurnya. Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah menjelaskan sebabnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir orang Islam yang ditegur itu akan menjadi kafir jika kebetulan ia enggan akur dengan teguran baginda kerana sikap degilnya. Orang Islam yang enggan tunduk kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana degil dan ingkar, ia akan menjadi kafir. Nampak ya? So sekiranya kita enggan mengikut apa yang ditegur, apa yang disuruh oleh Rasulullah, malahan kita menentangnya pula, maka kita sudah menjadi orang yang kafir. Okay, hati-hati dalam kehidupan kita, dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dalam berurusan. Ya. Namun itu tidaklah bermakna Nabi tidak pernah langsung melakukan teguran secara berdepan. Ada kalanya baginda melakukan juga teguran secara berdepan. Okay, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu pernah menceritakan, Rasulullah SAW telah melihat aku memakai dua pakaian yang dicelup dengan warna kuning. Lalu baginda berkata, dua pakaian ini adalah daripada pakaian orang-orang kafir, maka janganlah kamu memakainya. Lalu aku berkata kepada baginda, aku akan membasuhnya. Baginda menjawab, tidak, sebaliknya bakar saja kedua-duanya. Ini teguran yang agak keras juga. So Nabi tegur, rupanya Nabi tak berapa gemar kalau kita berpakaian yang berwarna kuning, celup dengan warna kuning. Ya. Kita menyebutkan tadi bahawa Nabi SAW tidak melakukan teguran secara berdepan bagi kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam. Baginda berhemah dalam menegur mereka kerana ingin menjaga iman daripada rosak. Okay. Adapun orang-orang kafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas terhadap mereka sama ada dengan lidah atau tindakan baginda sebagai mematuhi arahan Allah Taala. Jadi sekadar itu untuk slot rakaman untuk kali ini. Kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dekat, dan kita nak hayati dan kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Sempena sambutan Maulidur Rasul tahun ini, sekali lagi kita tak dapat untuk meraihkan sebagaimana biasa berarak dan sebagainya, berhimpun, ada syarahan Maulidur Rasul misalnya, tetapi tidak bermakna kita lupa kepada Rasulullah.
Rasulullah amat mencintai umatnya, apalagi umat di akhir zaman yang selepas baginda wafat, kerana jika kita sentiasa merindui Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah, mencintai Rasulullah, itulah Rasulullah sangat sayang dan rindu, kerana kita adalah umat yang tidak pernah bersama Rasulullah, tapi kita rindu, kita cinta kepada Rasulullah berbanding umat yang bersama Rasulullah. Cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan sifat Rasulullah yang penyabar, yang tidak menegur sahabat secara berdepan, takut mengaibkan sahabat, tetapi mengamanahkan sahabat yang lain untuk memberitahu, memaklumkan dengan hikmah. Tapi ada ketikanya Nabi akan tegas, tegur secara direct, tetapi dalam konteks, dalam bahasa yang tidak menyakitkan sahabat yang ditegur. Masya Allah. Jadi banyak lagi yang kita akan kongsi nanti. Insya Allah jika diizinkan Allah, buat rakaman lagi tazkirah ringkas seperti ini. Okey, lagi sekali mari kita sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta dan kasih sayang kita dan rindu kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah di alam akhirat nanti, bersama Rasulullah di dalam syurga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. InsyaAllah kita berdoa, semoga kita akan sentiasa diberikan ruang dan peluang nanti. Kita berdoa semoga wabak Covid segera tamat, untuk kita segera untuk ziarah Rasulullah di kota Madinah, untuk umrah dan ibadah di sana. InsyaAllah terus berdoa ya, agar kita bersama Rasulullah di alam syurga nanti. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.